Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ni dapat kita teruskan pengajian kita, yang mana kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan masalah harta pusaka, iaitu ilmu yang berkaitan dengan warisan ataupun al-faraid dalam bahasa Arab dia. Jadi kita dah bincang pada bulan yang lalu berkenaan dengan pengertian dan definisi ilmu faraid ni, mana perkataan faraid itu sendiri dan apa nama-nama lain yang digunakan dalam ilmu ini. Dan seterusnya kita akan masuk pula kepada perbincangan yang kedua, iaitu berkenaan dengan bagaimana pusaka ini disyariatkan, sejarah ataupun dalil-dalil berkenaan dengan pensyariatan harta pusaka ini, yang mana apabila kita tahu, maka nanti tidak akan timbul lagi penafian demi penafian dan kata-kata yang keluar daripada seseorang yang tidak bertepatan dengan tuntutan syariat, apabila kalau kata mereka tahu berkenaan dengan hukum hakam pensyariatan ataupun latar belakang ilmu faraid ni. Kita di muka surat 996, tajuk pusaka disyariatkan. Hukum pusaka, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Hukum pusaka telah disyariatkan dalam Islam. Ia telah disahkan oleh Al-Quran, Sunnah dan ijma' ulama'. Orang-orang yang mengingkari pensyariatan hukum pusaka adalah kafir dan keluar daripada Islam. Kita berhenti dulu kat sini. Dalam faqarah ataupun perenggan pertama ni, dia bagi tahu kata pensyariatan ilmu faraid ni mai daripada, bukan setakat daripada Al-Quran. Dia kalau ikut tu Al-Quran tu cukup dah. Sebab Al-Quran ini dia punya kekuatannya paling tinggi dalam kedudukan dalil ataupun sumber hukum. Tetapi bukan setakat tu, dalam hadis pun ada, bahkan menurut ijma' para ulama, kesepakatan para ulama juga menyokong akan syariatnya ilmu ataupun hukum hakam berkaitan dengan faraid ini. Tuan-tuan, apa maksud dia kat sini? Yang pertama sekali, kalau kita kata dalam Al-Quran dah ada, apa lagi, dan hadis pun ada, apa lagi keperluan ijma' disebut di sini? Walaupun ijma' ni kita sebenarnya macam ni, dia nak abang kata ijma' ni dia menyokong dan menguatkan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis. Betul, memadai dah Al-Quran dan hadis, tetapi dengan sokongan itu menambahkan kekuatan dari sudut hukum tersebutlah. Okey. Dan dikatakan sini, orang-orang yang mengingkari pensyariatan hukum pusaka ini adalah kafir. Maksud dia kat sini, siapa-siapa yang dah jelas dah kata benda ni adalah ada dan disyariatkan dalam agama kita, tiba-tiba dia kata hukum faraid ni tak ada pun dalam Islam. Hukum faraid ni direka oleh ulama-ulama contohnya.
maka hukum dia boleh membawa kepada keluar daripada agama. Maksudnya dia kata kat sini, hukum dia adalah kafir. Kalau kata siapa-siapa yang buat main, yang mana cuba menafikan pensyariatan hukum ataupun kita kata pensyariatan hukum pusaka ini, dan dia boleh keluar daripada Islam. Maksudnya kalau kata ada siapa-siapa tahu, dia kena minta supaya bertaubat dan apa ni lah. Kalau kata ada setengah orang dia tak tahu, dalam dia sebut tu dalam keadaan dia jahil, tapi kalau kata orang tu tahu, maka dia perlu minta kepada orang yang menyebut ini supaya bertaubat kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 7. Orang-orang perempuan juga ada bahagian daripada peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat, sama ada sedikit ataupun banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, mengikut bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Nak kata apa lagi? Allah dah tetapkan, jadi bahagian orang lelaki ada, bahagian orang perempuan ada daripada kematian kerabat ataupun ahli keluarga mereka. Ayat-ayat berkenaan dengan pusaka dalam Al-Quran jelas mengesahkan pusaka disyariatkan. Banyaklah ayat-ayat yang kita boleh baca dalam ayat-ayat pusaka, banyak. Biasanya kita kata benda tu jelas sangat dah, yang mana menunjukkan setiap daripada ahli waris yang berhak ni, mereka ada mereka punya bahagian mereka. Begitu juga hadis-hadis Nabi berkenaan dengan tajuk ini. Antaranya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Maksudnya, serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa jua yang masih berbaki, maka serahkanlah ia kepada waris lelaki yang terdekat. Kita tak mau cerita yang hak pasal bahagian lelaki tu, tapi kita nak cerita bagaimana dalam poin ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, alhiqul fara'idha bi ahliha. Maksud dia, serahkan bahagian pusaka ni dekat yang ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan kepada, contohnya kalau kata kawan ni mati, ada berapa orang yang akan terima, maka orang-orang tersebut kita kena bagi. Tak boleh kita kata ada alasan-alasan kita menghalang daripada mereka terima. Tak boleh. Kemudian hadis yang kedua, ta'allamul fara'idha wa'allimuhan nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Di samping itu, Al-Quran kita dah selesai baca ayat dia, hadis adalah kemudian mai pula berkenaan dengan ijma'. Di samping itu, para ulama bersepakat mengatakan pusaka disyariatkan dan tiada seorang pun orang Islam yang menafikannya. Jadi kalau kata ada orang Islam pada hari ini menafikan, macam kita kata tadi, dia boleh membawa kepada kafir. Sebab apa? Sebab ijma' ini pernah berlaku dah satu ketika dulu, maka benda itu dah jatuh hukum dia kepada hukum ijma'. Kedudukan ilmu faraid dalam Islam. Dalam syariat Islam, kedudukan hukum-hukum berkaitan dengan harta pusaka ni amat jelas. Ini kerana hukum-hukum ini mengambil bahagian yang besar dalam sistem harta Islam. Dia jelas dah. Sebab apa? Kerana kepentingan dia
kerana dia mengambil bahagian yang besar dalam sistem harta ataupun sistem pembagian dalam harta pusaka dalam Islam. Tambahan pula kebanyakan hukum-hukum faraid ini didatangkan menerusi Al-Quran. Maknanya hukum-hukum pembahagian ataupun kita kata berapa yang akan diperolehi oleh waris-waris ni bukan didatang daripada cara yang kita fikir tak, tapi datangnya adalah daripada apa yang disebut dalam Al-Quran. Bahkan sebahagian ulama berkata ilmu faraid adalah ilmu yang paling mulia. Maksud mereka ialah ilmu yang paling utama selepas ilmu asas agama, iaitu tauhid dan ilmu yang berkaitan dengan akidah Islam. Jadi antara ilmu yang mulia lah. Dan kalau kita tengok kalau kata ulama pun ketika mana membincangkan berkaitan dengan faraid ini, mereka masukkan di bawah kategori apa? Kategori ilmu fiqh. Lepas sahaja, maknanya kedudukannya tinggilah, kedudukannya nombor 2 selepas daripada ilmu akidah. Okey. Dia pasal kat sini mudah tuan, kita baca cepat sikit. Galakkan mempelajari ilmu faraid dan mengajarnya. Nabi SAW memberi perangsang dan galakkan kepada umat Islam agar mempelajari ilmu pusaka. Di samping itu, baginda SAW juga memberikan amaran agar umat Islam tidak mengabaikan ilmu ini. Baginda SAW sabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang akan mati. Sesungguhnya ilmu ini juga akan diangkat dan akan berlaku kacau bilau, sehingga apabila 2 orang bertelingkah kerana harta pusaka, mereka tidak dapat menemui siapa yang boleh menyelesaikan kes mereka. Jadi kalau kata ilmu ni satu hari nanti diangkat, kita takut waktu ada orang duk cari macam mana nak selesaikan masalah harta pusaka ni, cari-cari tak ada siapa pun nak selesaikan. Sebab apa? Sebab tak ada orang yang boleh kita rujuk dan kita cari. Dan ilmu tu, benda tu, kalau kita tengok hari ni tuan-tuan, kita tengok sendiri sangat susah kita jumpa. Kalau kata kita nak, kadang-kadang kita kena pergi ke bahagian harta pusaka di pejabat harta pusaka tu lah yang diuruskan kan. Kalau ataupun peguam-peguam yang banyak main dengan ni. Tapi kalau kata orang-orang biasa, kebanyakan dah tak tahu dah ilmu ni dan dia perlu rujuk kepada orang lain. Berbeza dengan fiqh, ilmu-ilmu lain. Kerana ilmu fiqh ni kita tengok, kita berkenaan dengan semayang, asas-asas tu kita tahu. Tapi berkenaan dengan faraid ni kebanyakan orang tak tahu. Sebab apa tak tahu? Sebab benda ni tak banyak kita main, dan dia apabila kita tak guna dan kita tak pelajari, maka benda tu akan menjadi asing kepada kita. Dalam sebuah hadis yang lain pula, baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, pelajari ilmu faraid kerana sesungguhnya ia sebahagian daripada agama kamu. Jangan kita rasa ilmu faraid ini bukan daripada ilmu-ilmu yang penting bagi kita. Dan bahkan Rasulullah SAW kata sebahagian daripada agama kita. Sesungguhnya ia adalah separuh daripada ilmu, dan ia adalah ilmu yang pertama yang dicabut daripada umatku. Ilmu faraid adalah ilmu yang pertama yang dicabut. Mungkin hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok, kita buka di Google ataupun kita carilah Google, ada orang bagi kalkulator faraid, tapi masih belum, kita kata banyaklah kesalahan-kesalahan. Lepas disemak beberapa kali, ada juga kesalahan-kesalahan kat situ. Tapi dalam masa yang sama, kalau kata kita abaikan ilmu ni, kita harap kat kalkulator ya, maka kita takut satu hari nanti ilmu ini terus hilang dan kita tak mampu untuk tahu betul ke tak betul. Kita tak tahu macam mana kita kata kepentingan dia, macam mana selok-belok dia. Sebab apa? Sebab kita tak mempelajari dia. Sebab itu kita kata pelajari ilmu faraid ini adalah begitu penting. Yang pertama, kita kata Rasulullah SAW meletakkan ilmu ini adalah sebahagian daripada agama kita. Dan Rasulullah bagi peringatan bahawa ilmu ni adalah ilmu yang pertama yang akan diangkat. Maksud yang akan diangkat ni adalah ilmu yang akan hilang di kalangan kita. Mungkin hari ni masih ada, dan masih kita kata tak ramai pun masih ada. Tapi kita takut akan datang ini, maksud hilang tu, kita takut orang dah tak
pelajari dia yang pertama, dan yang kedua kita takut orang dah tak amalkan dia. Maka apabila tak amalkan dia, dia akan hilang di kalangan kita. Sebab apa? Sebab apa guna kalau kata benda tu diketahui oleh segelintir orang, tetapi sebahagian yang lain tak guna pun, mereka mengabaikan kepentingan ilmu tersebut. Okey. Seterusnya, saya baca cepat sikit. Ilmu faraid disebut sebagai separuh ilmu kerana manusia ini terbagi kepada dua keadaan, iaitu keadaan hidup dan keadaan mati. Keadaan hidup berkaitan dengan sembahyang, zakat dan sebagainya. Sementara keadaan mati pula berkaitan dengan pusaka, wasiat dan sebagainya. Jadi ini yang disebut yang disyarahkan dan dihuraikan oleh pengarang kitab. Maksudnya separuh ilmu tu, separuh daripada agama tu, separuh ilmu tu apa dia? Adalah kita ni kan ada dua peringkat. Peringkat hidup, peringkat mati. Ilmu mati ni ilmu haji, sembahyang, zakat dan sebagainya. Tapi ilmu yang selepas dari kematian itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wasiat, kadang-kadang sebahagian ada wakaf, faraid dan sebagainya. Itu maksud dia yang Rasulullah SAW sebut tadi, apa, sebahagian sesungguhnya ia adalah separuh daripada ilmu. Keprihatinan para sahabat dan para ahli fiqh terhadap ilmu faraid. Para sahabat radhiyallahu anhum amat mengambil berat terhadap ilmu faraid, sama ada pembelajarannya atau pengajarannya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri pernah berkata, pelajarilah ilmu faraid kerana ia sebahagian daripada agama kamu. Maksudnya penting sangat ilmu ni. Terdapat beberapa orang sahabat Rasulullah SAW yang khusus mempelajari ilmu ini dan mereka menguasainya melebihi orang lain, seperti Ali bin Abi Talib. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Abbas, kadang-kadang ada setengah keadaan mereka cukup terkehadapan dalam ilmu faraid. Mungkin kita tak belajar lah, tapi kalau kata siapa yang mengaji dalam peringkat yang lebih tinggi, contohnya dalam ijazah sarjana muda dalam ilmu syariat ni, ilmu fiqh ni, biasanya dia akan ada pengajian berkenaan dengan ilmu faraid ni secara lebih mendalam, dan ada di situ khilaf-khilaf ataupun perbezaan pandangan ulama dalam bab ni, ataupun perbezaan pandangan sahabat dalam bab ni. Jadi kalau kita tengok antara orang yang membincangkan perbezaan tu di kalangan siapa, tak ramai. Antaranya sahabat-sahabat yang disebut dalam ni lah, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit cukup pandai dalam ilmu faraid ini. Nabi SAW sendiri mengakui penguasaan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dalam ilmu ini. Baginda bersabda, orang yang paling arif tentang ilmu faraid di antara kamu ialah Zaid bin Sabit. Nak abang tu, Zaid bin Sabit ni cukup hebat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sesiapa yang ingin bertanya tentang faraid, hendaklah dia menemui Zaid bin Thabit. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, pada hari kematian Zaid radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar kata apa? Hari ini seorang ilmuwan Madinah telah meninggal dunia. Maksudnya apabila kematian Zaid bin Sabit tu, Abdullah bin Umar kata, hari ini salah seorang daripada ilmuwan Madinah. Dia tuan-tuan, di kalangan para sahabat ini, dia bukan semua alim, bukan semua para sahabat alim. Antara sahabat-sahabat yang alim tu, mereka akan berpecah pula. Contohnya sebahagian kekal di Madinah, sebahagian kekal ataupun berpindah pergi ke Mekah, sebahagian lagi pergi duduk dekat Baghdad di Iraq, sebahagian duduk di Syam. Jadi dekat situ ataupun kat situ maknanya ulama-ulama ataupun para sahabat yang ada ketika itu, dia berpindah ke tempat-tempat ini dan menjadi pusat ilmu ketika itu. Jadi di Madinah sendiri, dia ada beberapa orang sahabat lah yang cukup masyhur,
Antaranya adalah Zaid bin Thabit. Jadi ketika mana Zaid bin Thabit meninggal, Abdullah bin Umar kata, hari ini seorang ilmuwan Madinah yang telah meninggal dunia. Maksudnya kalau kata orang yang paling pakar dalam bab faraid ini, salah seorang dia telah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke Rafiqil A'la. Para tabi'in radhiyallahu anhum juga turut mengambil berat tentang ilmu ini sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti mana generasi para sahabat yang cukup ambil berat, begitu juga generasi para tabi'in. Mereka sentiasa berusaha untuk mempelajari dan mengajarnya. Antara mereka yang masyhur adalah 7 orang ulama yang terkenal, iaitu Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni siapa dia? Dia adalah anak Zubair bin Awam, iaitu cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Harith bin Hisham, Sulaiman bin Yasar, dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Setelah itu muncul pula ulama tabi'in. Ulama tabi'in dan ulama generasi seterusnya. Semoga Allah merahmati mereka dan mengurniakan mereka syurga yang luas. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar mengikuti jalan dan petunjuk mereka. Kalau kita tengok tuan-tuan, kalau kita yang mengaji berkenaan dengan faraid ni, macam kami sendiri, kadang-kadang kita tengok ada setengah keadaan-keadaan tertentu. Ilmu faraid ni dia sebenarnya tak besar. Ilmu faraid ni kalau kita tengok betul-betul, kalau kita mengaji betul-betul, maksudnya mengaji betul-betul ni mengaji setiap minggu lah, setahun habis. Tapi yang menjadi masalah dia adalah ketika mana kita nak kira tu. Jadi kalau kata kita main pun jarang-jarang, jadi kadang-kadang tu dia agak macam celaru lah. Sebab tu dia kena ulang banyak kali sikit. Tetapi dalam kita kata ilmu yang tak begitu besar ini pun, kita kata seperti mana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu ni akan diangkat antara yang terawal. Jadi ini sebagai perhatian kepada kita untuk kita jaga dan kita kena pelajari dia dan kita tahu kepentingan dia. Sekurang-kurangnya kita tahu asas dia. Kalau kita tak tahu berapa dapat pun, sekurang-kurangnya kita tahu siapa yang dapat. Sekurang-kurangnya kita tahu macam mana orang yang tak ada kena mengena tak boleh claim kata ini adalah harta mereka juga. Kalau kita tahu kata mereka ini tak layak sebab apa, kemungkinan ada waris-waris yang lebih dekat yang menghalang mereka. Tapi kalau kita tengok macam kalau kita belajar kan, kami dapati bahawa ada beberapa kes atau beberapa keadaan yang tertentu, walaupun secara asas dan kita kata 90% daripada ilmu faraid ini Al-Quran ataupun baginda Nabi SAW dah jelaskan. Tapi kadang-kadang ada isu-isu baru yang muncul di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagai contoh. Maka ketika itu Sayyidina Umar menggunakan ijtihad dia, yang mana muncul ilmu-ilmu ataupun penyelesaian baru yang cuba disesuaikan oleh Sayyidina Umar dan beberapa sahabat yang lain, tapi dalam masa yang sama tidak bercanggah dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Maka ketika itu kita tengok muncullah istilah-istilah yang dipanggil sebagai masalah Umar, masalah Hajariyah dan sebagainya. Itu adalah muncul selepas daripada zaman Nabi SAW. Kalaulah para sahabat dan para ulama terdahulu tak mengambil berat tentang ilmu ni, nescaya akan jadi perselisihan yang lebih besar di kalangan orang-orang yang generasi-generasi yang seterusnya. Jadi kita kena mengucapkan terima kasih kepada generasi-generasi yang terdahulu. Apabila kita sampai pada hari ini, kita hanya pelajari benda yang dah berkukuh dan dikaji secara cukup detail, hanya kita nak guna ya, tapi dah diselesaikan oleh generasi yang sebelum ni. Okey. Jadi kita seterusnya, hikmah pusaka disyariatkan. Hikmah hukum pusaka disyariatkan dan harta dibahagikan kepada pewaris amat jelas.
Antaranya menghormati fitrah manusia. Allah telah menetapkan fitrah manusia mengasihi anak yang dianggap sebagai cahaya hidup dan penyambung hayatnya. Oleh itu, kita dapati manusia sanggup bersusah payah hanya untuk anak-anak mereka. Dengan kesungguhan inilah kehidupan dan kekayaan dunia berkembang. Sekiranya Islam mengharamkan pusaka, nescaya kesungguhan untuk bekerja menjadi malam dan jiwa mereka tertekan. Manusia melihat dunia ini gelap dan segala usaha mereka hanya sia-sia. Kan, kalau kadang-kadang tuan-tuan, kita agama yang cukup prihatin dengan fitrah manusia adalah Islam. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab apa sahaja fitrah yang baik itu Islam akan sokong dan akan perkemahkan untuk manusia. Tentunya kita kata dalam ilmu faraid ini, kita dapati bahawa kita sendiri, kalaulah kita buat kerja sungguh-sungguh, tuan-tuan, agak-agak siapa yang kita rasa nak bagi kalau kita mati. Tidak-tidak kita tak nak buat wasiat, ataupun kita tak nak agihkan harta kita sebelum kita mati. Tapi agak-agak kalau kata kita fikir, kita anggaplah kata ilmu faraid tak ada contohnya. Tiba-tiba kita mati. Siapa yang kita nak bagi paling banyak? Sudah tentu kita rasa anak kita. Sebab apa? Sebab anak kita itulah kita kata intan payung kita, generasi yang seterusnya yang kita daripada kecil kita jaga. Lagi siapa lagi? Kalau kata mak dengan ayah kita, dah tentu mak dengan ayah kita pun kita nak bagi. Kalau kata anak kita bandingkan dengan anak menakan kita, anak adik kita, ataupun anak abang kita, siapa yang paling utama? Sudah tentu anak kita. Jadi kalau kita tengok nanti pembahagian pusaka yang ditetapkan oleh syariat ini sudah cukup cantik dan pembahagian dia cukup adil. Cuma bila mai zaman-zaman baru ni sikit, ada isu-isu yang kita kata persamaan gender dan sebagainya, depa kata tak adil. Orang perempuan dapat setengah dan sebagainya. Nanti kita akan bincanglah sampai waktu dia. Tapi apa yang kita nak bagi tahu, apa yang ditetapkan oleh syariat ini adalah cukup sesuai dan cukup cantik dan kena dengan fitrah manusia. Bukan nafsu, bukan tabiat, tapi fitrah. Hasil susah payah mereka akan bertukar tangan mungkin kepada orang yang tidak disukai oleh mereka. Kalau kita tengok dalam apa kita panggil dalam jahiliah punya sikap, dalam jahiliah punya sikap yang disebut dalam Al-Quran, saya tak ingat surah apa, tapi bagaimana orang-orang jahiliah ni punyalah mereka ini menafikan hak orang perempuan. Apa yang berlaku ketika mana si suami kepada, contohnya seorang lelaki mati, orang perempuan tu dia tak dapat apa. Anak kepada si suami ni dia akan ambil keseluruhan harta dan dia akan agihkan kepada orang lain. Maksudnya dia tak bagilah, yang penting kali dia tak bagi kepada orang perempuan tersebut, padahal perempuan tersebut adalah isteri kepada si mati. Jadi kalau kata kita tengok dalam ilmu faraid ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada setiap yang berhak ini hak-hak mereka. Jadi lebih pun tak, kurang pun tak, dan mereka akan dapat apa yang selayaknya mereka dapat. Jadi kalau kata kita tengok, apabila zaman jahiliah ini menafikan hak, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pembahagian dengan cara Islam ini menafikan sikap jahiliah yang terdahulu dan menjadikan amalan yang terbaik itu adalah amalan Islam. Fenomena ini bertentang dengan fitrah Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya." Surah apa? Surah Al-Kahfi. Harta dan anak-anak pinak ini adalah perhiasan hidup dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dihiaskan indah kepada pandangan manusia ini kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu,
iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak. Satu benda yang nafsu kita akan seronok lah. Yang kedua, hikmah daripada pusaka ini adalah merealisasikan keseimbangan sosial dalam lingkungan keluarga, kerana harta yang mereka miliki melalui pusaka ini mendatangkan kebaikan kepada mereka. Jadi apabila kadang-kadang orang mendapat harta warisan ini, dia akan terasa ada, kita kata, bantuan untuk dia, ada sesuatu yang menyokong kehidupan dia yang lebih baiklah. Dan yang ketiga, memelihara hubungan silaturahim setelah kematian si mati. Ini kerana hukum keluarga si mati seperti adik-beradik lelaki, adik-beradik perempuan dan sebagainya akan menerima bahagian masing-masing daripada harta si mati. Jadi dengan adanya harta peninggalan ini, hubungan itu akan menjadi lebih erat. Kerana apa? Kerana mereka dapat bahagian masing-masing, mereka akan mendapat sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli keluarga mereka yang baru meninggal. Ini menyebabkan kasih sayang mereka akan sentiasa lebih utuh. Okey, sumber rujukan ilmu faraid, asas dan dalil. Hukum-hukum asas, dalil dan hukum-hukum ilmu faraid diambil daripada empat sumber, iaitu Al-Quran, sunnah Nabi, ijma' para ulama dan ijtihad para sahabat radhiyallahu anhum. Kata saya kata ijtihad para sahabat tadi, maksudnya para sahabat ini kan, kalau kata ijtihad dia berbanding dengan ijtihad orang lain, sudah tentulah ijtihad para sahabat itu lebih besar. Seperti mana nanti kita akan jumpa setengah-setengah keadaan yang tak ada pun di zaman Rasulullah SAW, tapi Sayyidina Umar berijtihad. Dengan ijtihad dia, maka kita dapati bahawa benda tu nampak cantik Sayyidina Umar buat ni, dengan logik yang dia buat, dengan fikiran dan kedalaman ilmu yang dia miliki. Tujuan ilmu faraid ialah mengetahui bahagian pusaka yang berhak diterima oleh pewaris. Jadi kalau kata kita belajar ilmu faraid ni, yang paling penting kali apa tujuannya. Kalau kata kita buat tesis dan sebagainya, ni macam tesis jugalah. Dia punya perbincangan ilmiah dia, kita apa tujuannya? Tujuan dia adalah untuk mengetahui bahagian pusaka yang berhak diterima oleh pewaris. Skop ilmu faraid ialah harta pusaka itu sendiri. Perbincangan dia tentang mana? Tentang ilmu harta pusaka. Definisi harta pusaka. Harta pusaka ialah semua harta yang ditinggalkan oleh si mati selepas daripada kematiannya. Sama ada harta boleh alih seperti emas, perak, mata wang, perabot, ataupun harta tidak boleh alih seperti tanah, rumah dan sebagainya. Apa sahaja harta yang dikenali sebagai harta, kalau ditinggalkan oleh si mati adalah perlu diagihkan. Benda apa? Kalau kata contohnya kita kata handphone ni harta tak? Harta. Walaupun dia boleh alih, tetap harta. Rumah, hartanah, walaupun kita kata benda-benda yang bukan berbentuk material pun, kalau kata hak-hak tu ada kepada dia, ada sebahagiannya akan diwariskan. Kesemua ini termasuk dalam definisi harta pusaka dan wajib diberikan kepada mereka yang layak. Okey. Hal ini penting. Pelaksanaan hukum pusaka adalah wajib. Sistem pusaka adalah satu sistem yang sah berdasarkan kepada nas-nas Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama'. Ini sama seperti hukum sembahyang, zakat, muamalah dan hudud. Ia wajib dilaksanakan, diamalkan dan tidak boleh diubah atau diabaikan. Walaupun ia telah lama disyariatkan, ia merupakan syariat Allah yang maha bijaksana dan terpuji. Tak apalah tuan-tuan, kita publish bab ni, kan nak kena berhenti juga. Boleh tuan-tuan? Sikit ya. Ia merupakan syariat Allah yang maha bijaksana dan terpuji. Ia memelihara kepentingan semua orang, walau bagaimana sekalipun manusia merasakan pandangan mereka lebih baik, namun undang-undang Allah tetap yang terbaik. Kadang-kadang manusia ni, sebab tu kita kata perbezaan dalam ilmu fiqh ataupun ilmu tarikh tasyri', pensyariatan ini, apa beza antara hukum Allah dengan hukum manusia ni? Hukum Allah, Allah tahu apa yang akan berlaku 100 tahun, 200 tahun akan datang, apa yang di sebalik daripada apa yang disyariatkan.
ataupun apa yang diqanunkan ataupun diundang-undangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan manusia. Manusia pikir paling tinggi pun 10 tahun akan datang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik itu hikmah dan segala kebijaksanaan tu duduk dalam hukum tersebut. Mungkin kita rasa macam kita lebih tahu, tapi kita kena faham bahawa dan yakin bahawa Allah ketika letak, Allah tahu untuk kebaikan sejagat, bukan sekadar untuk kepentingan peribadi. Mungkin ada setengah orang kata, oh, kalau kata saya perempuan, saya tak maulah bagi 2/1 ni. Kita rasa macam kita kebaikan untuk kita macam tu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri untuk kebaikan yang lebih besar, bukan sekadar kepentingan peribadi. Okay. Ia memelihara kepentingan semua orang. Kalau kita fikir kepentingan peribadi, pentingan diri sendiri, mungkin kita rasa baiklah. Walau bagaimana sekalipun manusia merasakan pandangan mereka lebih baik, namun undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Firman Allah, tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dalam hukum yang tersebut itu adalah batas-batas syariat Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, dalam keadaan mereka kekal dalamnya. Itulah kejayaan sebenar yang besar. Siapa yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka dan dalam keadaan dia kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghinakan. Surah An-Nisa ayat 13-14. Dan firman Allah lagi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak harus bagi mereka, bagi mana-mana orang yang beriman, laki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai satu perkara, mereka tidak harus ada pilihan yang lain mengenai urusan mereka. Kalau Allah dah tetapkan A lah, jangan duk kita kata B dan C sebagainya. Siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi ilmu faraid ini adalah ilmu yang wajib untuk kita buat dan laksanakan. Tak boleh kita kata tak apalah, kita bagi sama rata lah. Macam mana cara dia? Jadi kalau kata tuan-tuan, hukum asasnya adalah wajib. Tapi kalau contohnya kita kata kita ni ada contohnya ayah kita meninggal, kita ada adik perempuan, kita tengok adik perempuan kita ni pun dia memerlukan duit, kita kata nak bagi sama rata. Macam mana cara dia? Jangan kita bagi sama rata sebelum diagihkan. Ulama kata nak bagi sama rata, cara dia macam mana? Semua orang yang menjadi waris tu dia kena ambil dulu hak dia. Contohnya kalau kata abang laki dia ada 30,000 contohnya, abang akan ambil 20, adik perempuan akan ambil 10. Si abang tu dia kena ambil dulu 20 tu, masuk dalam akaun dia ataupun jadikan hak dia pegang dulu duit tu. Lepas tu dia nak bagi balik 5,000 tu kat adik dia, bagi sama rata. Hak tu tak ada. Tapi tak boleh kita kata terus bagi. Sebab apa? Sebab ada setengah orang dia pun malu. Malu maksudnya dah orang semua pakat kata nak bagi sama rata, dia pun takkan seorang-seorang dia nak ni jadi disegan. Sebab mungkin hari ni tak jadi apa, tapi 10 tahun 20 tahun akan datang, mai ke anak cucu dan berlaku sendiri tuan-tuan. Dia bukan cerita kita kata cerita khayalan tak. Memang berlaku. Benda tu diagihkan sama rata, tiba-tiba mai anak depa zaman ayah dulu dengan tok ni dia tak cerita apa, tapi mai zaman anak ni pakat berebut. Oi, kami nak kena buat faraid balik ni. Sebab apa? Sebab tok hampa tu perempuan, tok kami ni laki. Sepatutnya dia dapat 2 bahagian, macam apa dapat sama rata? Tak boleh lah.
Jadi itu. Maka sebab itu kita kata bagi dulu untuk yang perempuan ni ambil 1/3, hak lelaki ambil 2/3. Lepas tu hak lelaki ni dia kena bagi bahagian dia. Tapi zaman dulu lain ceritalah, sebab kita kadang-kadang benda tu benda dah lama. Tapi untuk kita hak lah ni hak yang kita yang anak mati ni, bukan abang atau tuan-tuan nak mati tak, kita semua yang akan menghadapi satu saat yang dipanggil mati, maka kita kena bagi penerangan dan penjelasan, dan kita sendiri kena buat dan amalkan. Kalau kata kita menerima harta warisan, ambil dulu lepas tu bagi. Kalau tak mau bagi, tu hak dia lah. Macam tu. Jadi yang penting benda tu wajib betul dilaksanakan. Okey. Nanti insya-Allah kita sambung pada bulan depan lah untuk kewajipan berkaitan dengan pusaka si mati ni. Apa yang perlu kita buat lepas si mati ni, kita kena buat apa? Terus bagikan harta tu ke? Tak. Dia ada beberapa step-step yang perlu kita ikut, dan insya-Allah nanti kita akan bincang pada bulan depan. Kalau dia bagi tu masa lepas mati, kita dia balik kita bagi, tak ada dengan bagi satu harta, dia tak boleh tak harta. Tapi atas peredoan sama. Mau kata redha kan, betul pakai redha sama-sama redha. Kita dapat seorang dua lagi kan, walaupun lagi perempuan ada atas lepas tu, walaupun dah atas peredoan semua ni sepakat bersetuju, mereka anak-anak tertikai kan, kenapa mereka dapat sama macam tadi. Tapi tadi ni daripada tu, adakah kita tu masih terikat ni? Okey, dia macam ni. Kalau kata sepatutnya, kalau kata semua orang dah redha dan dibagikan secara, kita kata pakat redha, kata tak apalah, yang hak abang membagi kat, yang hak dia dibagi dekat adik dia, yang perempuan ataupun kak dia, maknanya semua dapat seorang 2,000. Sepatutnya apabila dah keluar daripada keredaan dia, si anak ataupun generasi yang lain tak berhak dah untuk tuntut. Dia tak boleh lah. Cuma hak jadi masalah ni cikgu, lah ni dia kata apa? Tak ada bukti. Tu yang masalah ni. Dia pakai undang. Pakai undang biasanya teruk lah. Contoh yang satu lelaki dia contoh kita. Tadi kita dia atau misalnya dia wakaf, contoh wakaf ni. Kita itu wakaf kan. Wakaf tapi mereka generasi dia bertikai macam dua kan. Ya betul. Dia bertikai, dia kata apa, tapak surah ni tak, dia tak redha ni. Dia bertuntut sebab tak ada hitam putih. Dan hak tu bukan setakat ni. Jadi maksudnya yang si mati ni bagian dia dah lepas dah kan. Jadi mereka anak ni dia kena tanggung lah kalau dia tak ada kan. Betul. Kan? Tapi kita sepatutnya faham cara orang kata adat kata. Takkan orang nak bina masjid kalau kata orang tak bagi tanah wakaf kan. Tapi benda macam tu bila tak ada hitam putih, orang nak petikai lah. Jadi dari sudut undang-undang dia lepas lah. Tapi kalau kata dia tahu tapi dia masih lagi kan benda-benda duit ni, dia nak juga. Jadi tu kita kata secara zahir, kalau kata kalah kita kena bagilah ataupun kita kena beli kat dia lah. Tapi kalau dari sudut depan Tuhan, dia kena tanggung lah. Saya tanya tadi kenal dengan harta Tuan Prabu contoh. Okey, kalau kita mau apa kita nanti, kita abang Prabu ni pada di rumah tu kan rosak yang tu dia kan. Kalau rumah tu tinggal lah, kita minta kat dia, kita betul kita kata orang apa, juri je contoh lah kan. Kita tempayan contoh, kita tempayan kalau dia ada dalam rosak tu kan, tak pakai kita mak kat dia, kita nak sembahyang tu atas keredaan semua tu kita ambil semua sudah ambil ya kan. Jadi benda tu ada apa siapa nak pakai rumah mak kita, mak kita tak siapa antara kan. Jadi kita ambil, bila kita dah ambil atas keredaan macam tadi balik dah. Bila pada anak-anak tak nak benda tu, tapi mak apa yang ada masih ada lagi, lepas tu dah bagi kat Pak Siang contoh, kami bagi. Dia tak ada bukti kan? Tak boleh lah. Dia biasanya kalau macam tu dia tak ada masalah lagi, sebab ada macam contohnya abang kita yang masih ada, dia boleh tolong sokong kita, tak ada masalah. Tapi kalau kita tinggal dia seorang, tu kacau sikit lah. Itulah sebaiknya dia biasanya macam kalau tempayan
yang kita tak mahal mungkin Betul, tak betul. mungkin tak berapa nak jadi masalah lah. Tapi kalau rumah jadi masalah. Rumah sebab benda tu bernilai dan tengok, dan pernah jadi dekat kawan kami di belah-belah sana lah, belah Johor, rumah berjuta. Dia masa zaman tak jadi projek dekat dengan Pekan ni tak ada masalah, tiba-tiba rumah tu dekat dengan bandar, harga dia berjuta. Padahal waktu tu dah kita kata semua setuju lah, rumah ni kita kata depa dah dapat bahagian-bahagian lain, okey, rumah ni kita bagi dekat salah seorang dari depa. Pak rumah tu jadi mahal, sebahagian daripada yang anak-anak tu pakat tuntut balik. Sebab main mulut, maka benda tu akan menjadi masalah lah. Sebab tu kita kata sebaiknya apa pun transaksi kita menggunakan saksi yang pertama, yang kedua bertulis, yang ada sign. Tak kira lah cop tak cop tu, kalau zaman law lebih baik ada dia punya stamp dia lah, tapi buat depan berguam kan. Tapi kalau kata sekongkongnya ada bertulis ataupun ada surat yang mana menyokong kenyataan tu. Sebab kita tak fikir hari ni, kita biasanya dengan adik-beradik tak ada masalah ni. Abang, adik, kakak kita tak ada masalah. Tapi bila masalah generasi selepas kita ni, tu dia akan jadi masalah. Ataupun Rasanya tak apa boleh. adakah lebih baik yang kita masih sekarang main kerja dengan parai ni, adakah lebih baik kita hibah dan dengan parai? Okey, dia macam tu. Dia sebaiknya sebab tu kita kata apa, dia macam ni, sebaiknya harta itu diagihkan sebelum dia mati. Tu yang terbaik. Kita hibah lah kan? Hibah. Maksudnya tu lebih mudah dan tak payah rumit selepas kematian kita. Ada Cuma ni dia masalah. Zaman lah ni kita pun tengok media sosial lah ni. Bila kita hibah, anak tu bila ada yang rumah tu, dia halau mak apa. tu salah dua lah. Tapi dia macam tu. Tapi dengan syarat hibah pun dia ada syarat-syarat dia lah. Maksudnya dia kena adil semua dengan anak-anak. Tapi kalau kata masalah tu masalah nombor 2 dia main halau tu. Tu kadang-kadang bukan dia tak kata istilah halau. Tapi dia buat macam orang tua yang duduk dalam rumah tu orang asing. dia macam apa nama, dia letak kat bilik jauh ke apa kan. Benda tu dia tak kata halau. Lagi sampai mak tu pergi cari pondok mana-mana pergi duduk. Ya lah, sebab apa? Sebab tak ada sensitif tu, tak ada common sense. Okey. Saya rasa cukup. Ya. Boleh. Saya ni berlaku kat saya tak bapak saya dah pagi untuk buat anak yang di sini. Kami tak tahu kata anak dia ada orang ni di Kelantan tu. Tak buat. Mas Main ni betul mau dia tak beritahu kan. Nah tu bapak saya dah meninggal. harta bapak. Atau bapak saya. Lepas tu kami dah bagi dari sini. Lepas tu ada yang dah meninggal. Dua dah meninggal. Lepas tu dah di sini dah dapat dah. Yang dia sana tu muncul ada seorang buat. Macam mana harta tu nak bagi kat dia juga ke apa? Okey. Dia pertama sekali yang dekat soalan tu dia ada kemusykilan sikit. Yang pertama, yang meninggal sebelum bapak ke selepas bapak? Yang meninggal tu sebelum bapak saya meninggal dulu lah. Meninggal dah kami dah harta tu kami dah bagi. Okey. Dah bagi. Lepas tu muncul ada seorang lagi. Anak dia yang duduk di Kelantan. Oh. Anak dia yang suruh. Faham. Okey. Dia sepatutnya harta tu kita kata bahagian hak yang sulung tu memang ada lah. Memang ada. Sebab anak dia. Cuma lah ni saya nak kena rujuk balik macam mana proses yang sepatutnya buat. Sebab apa? Sebab mungkin ada sebahagian dah guna habis dah harta tu kan. Nanti insyaAllah bulan depan saya akan bincang balik insyaAllah. Macam mana cara yang terbaik lah, macam mana penyelesaiannya kan. Tapi kalau ikut tu memang dia berhak lah sebab memang dia ni. Tapi kadang-kadang bukan salah kita sebab kita tak tahu kan. Kita dah ada guna dah sebagainya, tapi kita dah agih-agih. Tapi nanti insyaAllah Bapak saya di sana pun dia tak bagi kat dia. Tangguh dia. Oh. Yang bapak saya di Kelantan. Mereka pun tak bagi kat dia. Mereka ambil dan semua tanah Dia dah lelaki ni lepak Belah tanah ambil kan. Sini dia tak beritahu lah untuk dia tu. oh. Jadi benda ni berlaku dah dia dah tak ada.
Itulah biasanya mai kemudian lah kan, dah putih hubungan. Lepas tu tapi insyaAllah nanti saya pun nak kena rujuk sikit, nanti saya bagi tahu insyaAllah. Balik kata ayat tu nikah lah. Okey, saya rasa cukup sampai keadaan ni. Baik dari Allah Subhanahu Wa Taala yang buruk dari kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah nanti kita sambung pada bulan depan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.